Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan juga hidayah Allah. Serta nikmat yang paling besar yang kita kecapi adalah nikmat hidup. Di mana hidup kita ini tidak lain kita mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ni kepunyaan Allah dan Allah yang tahu mentakbir. Allah yang tahu mentakbir dan mentakdirkan. Seluruh hidup kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih lagi merasakan ada lagi rasa kedirian kita, maka kita berada di dalam kerugian. Dengar tak abang? Abang? Tu. Abang depan jadi di sinilah letaknya nilai harga diri kita. Bila kita tahu nilai itu Allah nak nilaikan ahsanu amalah, iaitu kebaikan perilaku kita, akhlak kita. Ahsanu amal itu akhlak kita. Diberi kita hidup, kita pulangkan balik bahawa hidup ini adalah hak kepunyaan Allah. Bang Ahmad, jangan buat suasana tak berapa elok buat tu. Jadi sini semua hak kepunyaan Allah. Jadi kita nak rasakan betul-betul. Dengar tak bang? Jangan sampai kita ada merasa tak puas hati, rasa nak membantah. Apa saja yang berlaku dalam hidup kita, kita kena belajar ridha, belajar meletakkan tu semua hak Allah. Kita jangan jadi berbalah ataupun membangkang sesuatu ketentuan Allah SWT. Kita sama-sama. Bukan mana abah cakap ni abah lulus. Jadi kita sama-sama mengolah. Ingat Irfan? Simpan kertas tu. Simpan tu. Sekejap pun kita tak boleh nak macam ni. Jadi kita kena teguhkan diri kita ni supaya sentiasa dengan Allah, merasakan dengan Allah SWT. Jangan kita berbalah-balah tak puas hati. Abang tahu dalam diri kamu, abang tahu. Tu. Kau buat muka macam mana pun abang tahu. Tak payah buat muka apa abang tahu. Sebab Allah tu lebih mengetahui. Yang rugi kamu, bukan abah. Sebab kamu ada sifat maknanya panas. Sifat maknanya tak puas hati. Kamu tak buang, kamu tak tenangkan fikiran. Kamu yang rugi. Siapa-siapa pun kalau abah tak buangkan sifat kedirian abang rugi. Betul? Sebab abah nak membangkang, abah rasa abah ada. Bila abah rasa abah ada, abah tak puas hati lah sesuatu tu. Tapi kalau abah buangkan kedirian abah, semua hak Allah Ta'ala, ada tak abah nak rasa lagi membangkang? Sebab abah dah serahkan semuanya hak Allah. Tu. Tak tepi. Simpan. Faham tak Pan? Faham tak Muhammad? Macam mana kita nak tenangkan fikiran kita? Apa sebabnya yang kita nak tak puas hati? Cuba kita tanya. Sedangkan nikmat-nikmat yang Allah bagi cukup
cukup besar. Kita nak betul-betul rasakan betul-betul kita ni, yang paling bestnya kita merasakan kita dengan Allah, dapatkan dalam hidup kita ni. Tapi kalau kita dapat benda lain, kita rasa hawa nafsu kita rasa itu yang lebih bahagia daripada Allah, itu kita tunggulah rasa azabnya tu, susahnya hidup kita. Itu sebenar-benarnya azab. Itu sebenar-benarnya malapetaka yang besar. Faham tak, Muhammad? Selagi kamu tak buangkan sifat perangai itu, abah ke siapa-siapa pun lah, yang tak buangkan perangai kedirian, keakuan diri tu, hawa nafsu tu akan datang, maka hawa nafsu syahwat tu akan membawa kepada kebinasaan, kerugian. Kita akan tak puas hati mana-mana pun, kita tak akan rasa bahagia, kita tak cukup juga. Semua tak kena nanti kita buat. Sebab kita telah merasa keakuan diri, sedangkan keakuan diri tu adalah kita melarikan diri dari tempat yang aman. Tapi kalau kita buangkan kedirian, yang ada hanya dia, maka kita berada dalam keamanan Allah. Aman. Allah janji Allah akan amankan. Jadi siapa-siapa pun kita kena berusaha minta pada Allah betul-betul. Ni tak boleh kita nak main-main, kita kena sungguh-sungguh dapatkan Allah Ta'ala dulu. Kita keseronokan kita adalah mengesakan Allah, menombor satukan Allah, yang ada hanya Allah. Itu jadikan kesukaan kita, jadikan kita punya keseronokan. Sebelum yang lain kita terpengaruh. Kalau lain selain Allah kita terpengaruh lebih seronok, habis kita. Susah kita nak. Jadi sebelum kita terpikat selain daripada Allah, daripada apa yang Allah nyatakan tadi, kita nampak itu lebih seronok, bahaya tu akan. Sebab kalau kita biarkan, maka diri kita hanyut makin jauh, berada jauh daripada rahmat Allah SWT. Jadi kembali balik cepat kembali, dekati sampai hilang diri kita yang ada wujud hanya dia. Itu baru kita duduk dalam keamanan. Faham tak bang? Mak J, faham? Anak-anak abah Jadi fahami betul-betul sampai nanti kamu memiliki, milik kamu hanya Allah. Kamu tak mau yang lain-lain lagi. Ketetapan diri kamu abang abang, ketetapan diri kamu hanya hendakkan kepada Allah. Bila sebut nama Allah, orang yang betul-betul nakkan Allah, macam mana wajah dia? Seronok tak? Macam Mak J seronok apa? Seronok apa kat dunia ni? Tak tahu seronok apa. Habis seronok dengan Allah je. Tengok seronok kita kena halakan kepada Allah. Siapa yang bagi kita hidup? Siapa yang bagi kita nikmat bercakap, nikmat mendengar, nikmat berfikir, nikmat nak kecapi, nikmat apa ni, makan, minum. Siapa yang bagi kita? Aifan? Allah. Abang, siapa bagi kita? Ada yang lain lagi yang kita nak lebih seronok lagi? Ada ke yang lebih kita nak kena cintai selain Allah? Dia yang bagi kita segala-gala, betul tak? Hidup kita ni siapa bagi? Abang? Hidup kita ni kurniaan siapa? Abang? Jadi kenapa kita boleh nak, bila sebut nama Allah kita tak hargai betul-betul? Dia bagi kita hidup, dia bagi kita nikmat macam-macam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana satu yang kita nak dustakan? Apa yang lagi kita tak puas hati yang Allah bagi macam-macam? Jadi Allah bagi ingat pada kita banyak kali. Berapa kali dalam surah Ar-Rahman tu? 20 kali lebih. Allah nak ingatkan kita, sebab manusia banyakkannya lupa ataupun buat-buat tak tahu. Nikmat banyak yang Allah bagi, dia buat-buat macam dustakan, lupakan. Kena sikit ujian dah. Sikit ujian tu yang kita ingat. Nikmat tu banyak Allah bagi. Abang Jadi macam mana kita nak olahkan dalam kehidupan kita? Bilanya kita nak berhenti jadi pembangkang? Kita nak bangkang, ya Allah, tak puas hati je.
Apa yang tak cukup lagi? Sikit dia uji, kita dah lupa tadi nikmat banyak yang dibagi. Abang? Kita bertahu, menyesal, bertaubat, kena ubah perangai kita. Kalau kita tak ubah perangai kita, sampai bila kita yang rugi? Allah bagi ingat. Allah bagi sedar. Kita jangan sombong. Teguran Allah. Allah tegur kita, tandanya Allah sayang tak? Allah sayang tak, Pak Majid? Sayang. Bukan Allah tegur kita, Allah benci kita, Allah sayang. Tu tadi. Tak ada siapa yang tak sayang kita. Yang lebih sayang pada kita adalah Allah. Dia susun hidup kita. Dia tahu apa keperluan kita. Kita tak payah nak minta Allah buat gini nak arahkan Allah. Allah tak? Allah lebih mengetahui. Apa dalam hati kita ni, apa yang berdetik kan? Dalam pemikiran kita tak puas hati, tak cukup-cukup apa lagi kan? Semua Allah tahu. Dalam diri abah, diri siapa pun Allah tahu. Jadi kalau kita tak betul-betul rasa asyik, rasa betul-betul dengan Allah, yang ada hanya Allah, kita hilangkan kedirian kita. Kalau kita dapat buat gitu, kita untung, kita tenang. Tapi kalau tak dapat buat gitu, kita akan berlawan. Kita akan tak puas hati, tak tentu arah. Duduk sini tak kena, tunduk tak kena, pandang depan tak kena. Sebab hati kita yang sebenarnya yang tak kena. Hati kita tak seronok dengan Allah Ta'ala. Hati kita telah rosak. Jadi betulkan. Sebab apa rosak? Sebab kita ada kedirian. Bila ada kedirian, kita nampak macam-macam. Kita tak boleh fokus makrifat pada Allah Ta'ala. Rugi tak? Rugi tak, Puan? Simpan. Ada yang tak kena. Apa benda yang kita nak buat? Duduk je, relax. Tu. Simpan. Simpan. Ada yang tak kena. Jadi kita kena betul-betul tumpukan perhatian kita kepada Allah. Bilanya kita nak ubah perangai kita? Bilanya kita nak betul-betul dengan Allah? Jadi kita ni bukan budak-budak kecil lagi. Kita nak meningkat kepada makin dewasa. Jadi kita makin dewasa, tandanya akil sampai akal kita boleh memikirkan mana betul, mana salah. Mana yang kita nak sebenarnya dalam hidup kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Faham tak? Faham. Tu, dah. Gitulah tadi. Setiap sesuatu tu adalah aturan-aturan Allah. Setiap apa pun yang berada di sekian alam ini, mana menetapkan iaitu sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang mana berlegar di dalam sekian alam ini. Kalau masih lagi kita duduk di dalam sifatnya, maka belum lagi kita sempurna. Kerana di sebalik yang kita nampak sebelum sifat tu adalah nama ataupun bentuk, asma ataupun af'al. Dan kita kena keluar setelah kita mengetahui bentuk-bentuk yang Allah jadikan dalam sekian alam, dan juga nama-nama itu dibagi dalam sekian alam ini, dengan malaikat, dengan iblis, dengan manusia, dengan macam-macam Lauh Mahfuz, dengan planet ni, berjuta-juta, banyak tak boleh hitung, banyak nama-nama dan bentuk-bentuknya tadi. Itu jadi ilmu pengetahuan Allah tu semuanya Allah curahkan dalam sekian alam, dan Allah sendiri menguasai pengetahuan itu sendiri. Jadi kalau kita duduk itu masih lagi sifat, maka keluarlah setelah kita dah mengetahui itu af'al, bentuk, dan juga nama-nama, dan juga ada di sebalik itu tersembunyi rahsia sifatnya, dan keluarlah daripada sifat itu tadi. Barulah kita dapat tahu. Keluar daripada sifat itu maknanya keluar daripada sekalian Rabbil Alamin tadi, yang ada bermacam-macam tu tadi. Sifatnya tadi daripada Nur Muhammad, sifat itu terpancar jadi semua. Jadi sekian alam tu makin membesar. Jadi kita jangan ikut di situ, kita kena keluar ke tempat alam yang sekian alam tu meliputi atas segala itu tadi, dan keluar daripada itu tadi. Rabbil Alamin tu adalah tempat ahadah. Tempat ahadah barulah kita nampak semua di dalam tu tidak ada.
Sekalian yang ada sekian alam tu tadi, kalau kita belum sampai kepada alam ahadah, kita akan nampak dia tu masih ada, nyata. Untuk menyatakan dia lah. Tapi kalau kita tak keluar kepada alam ahadah tu tadi, maka kita tak akan nampak nyata tu tadi. Kita nampak lagi benda yang nyata, tak nampak yang menyatakan. Maka itu kita kena keluar daripada sekian alam tu, keluar, lebur, tak ada, hilang, kita akan melihat tak ada yang lain, melainkan semata-mata dialah yang esa. Pandangan kita dah nampak tak ada lain. Nyata dia. Bukan nyata menyatakan tu tadi. Maka kita dah berada di alam ahadah. Di situlah tempat yang benar-benar dikatakan tauhid zat. Dinding tauhid zat yang dialah yang tahu mengesakan dirinya. Jadi dia nyatakan tu tadi bukan lain yang dia nyatakan, melainkan dialah yang mengesakan diri. Jadi kita tak nampak lain dah. Kita nampak sekian alam ni apa semua kita nampak adalah perbuatan-perbuatan Allah. Semua yang kita nampak tu berbentuk tu simbol-simbol menunjukkan dia lah. Kita tak nampak simbol tu lagi lah. Kita nampak dia yang membuat simbol lambang-lambang tu tadi. Jadi kita tak nampak lagi simbol-simbol, lambang-lambang, nama-nama, sifat-sifat yang kita nampak yang itu yang kita sendiri pun tak ada. Jadi kita memandang dengan pandangan yang itu tadi, yang dikatakan tadi, lebur, semua lebur dah. Kullu man 'alaiha fana. Mana yang mana kita dah berada dalam kebakok. Kita sendiri tak adalah maknanya bakok, dia ajalah. Dia memandang maknanya dia esa, tak ada yang lain lagi. Dia esa, tunggal. Di situ tempat kita nak duduk, baru di situ dinamakan aman. Sebab dah tak ada lagi apa-apa dah. Ahadah. Alam ahadah ni tak ada apa-apa dah, dia je. Bila dia nak menginginkan untuk dia nak bagi kenal, sebenarnya dia tak perlu untuk dikenali pun, dia dah cukup. Tapi sebenarnya dengan kasih sayang tu untuk dia nak menceritakan dirinya, maka dia tajalikan di alam wahdah, iaitu bekas namanya Muhammad. Daripada bekas tu wahdah tu tadi, kira alam punya bekas, nama dia wahdah, nur cahaya Muhammad. Itu daripada situ Allahu nurus sama wa 7 lapis langit dia seisinya. Jadi itu dia katakan tadi Muhammad, nur Muhammad tu tadi, Allah menjadikan tu tadi. Yang pertama-tama tu sifatnya bernama nur Muhammad tu supaya dia dikenal. Kalau dia tak menjadikan tu pun dia cukup sempurna. Dia asyik dengan diri dia asal. Alam ahadah tu tak perlu. Jadi apa yang kita kaitkan, maknanya kita rasa macam kita ni menyembah pada itu, pasal kita gagal. Kita rasakan seolah-olah kita menyembah kepada Allah. Allah suruh menyembah kepada dia. Seolah-olah. Sebenarnya Allah tu bagi tahu, maknanya kita mengikuti apa yang kita tak memiliki apa-apa. Jadi kalau kita dia suruh solat, maka kita solat tu tadi sebenarnya dia menyembah diri dia. Itu maknanya yang kita kena faham. Tapi kalau kita rasa lagi kita yang menyembah dia, maka kita ni kazib, penipu. Sebab daripada mana datang kehendak untuk, daripada mana kudrat datang untuk kita lakukan. Ternyata kita dah mengakui kita yang menyembah dia, seolah-olah dia ada sifat kekurangan. Ini maknanya bukan bermakna kata, kalau si Haji kata kita ni tak payah solat lah. Allah, kita yang tak faham sebenarnya. Maksudnya, kita solat tadi, jangan mengakui kita yang menyembah kita tadi. Sebenarnya solat tu menyambung. Nak ingatkan kita menyambung, kita ni tak ada. Kita ni nyambung sebenarnya, kita ni tak ada. Ingatkan kita ni tak ada. Jadi bila dah sambung baru kita tahu angkat takbiratul ihram, berdiri, rukuk, semua itu adalah af'al dia. Bentuk-bentuk dia. Dia punya kelakuan, bentuk dia menyembah diri dia. Nak atas nama dia. Atas nama sifat yang ada, iaitu sifat apa tu? Sifat ketunggalan, keesaan dia tu tadi. Sifat-sifatnya, nama sifat-sifatnya adalah akbar,
semua kebesaran dia, menunjukkan kebesaran dia semua tu, sifat-sifat tu tadi. Jadi sifat-sifat dia tu menyembah kepada zatnya sendiri. Sebenarnya zat, sifat, asma, af'al itu semua alif lam lam ha dia semua. Alif lam lam ha. Zat, sifat, asma, af'al semuanya dia. Alif lam lam Allah tu perkataan dia semua. Zat dia, sifat dia, af'al dia, asma dia. Ada lain tak yang kita nampak lagi? Jadi kalau kita rasa nama ni nama kita, salah. Nama kita ni pun dia yang nama saya Aziz, dia yang bagi. Tak, ni mak bapak engkau yang apa dia jumpa ulama ni minta nama. Tak. Ulama tu pun dia nak sebut nama tu daripada mana ilham tu sampai. Kita ingat memang daripada ulama memang betul, tapi dia tu buat solat istikharah minta nama tu, siapa yang ilhamkan bagi? Allah semua. Jadi nama atau nama-nama kita pun adalah Allah yang bagi. Tak kira lah nama apa pun. Menunjukkan seluruh nama-nama yang dibagi tertunduk di bawah nama apa? Alif, lam, lam, ha. Jadi leburkan nama kita ni tadi supaya hilang perangai kita, hilang sifat kita, hilang keakuan diri kita. Dah hilang semua nama-nama keakuan diri sifat kita, perangai kita semua dah hilang, baru bertukarlah dia kepada nama Allah. Terhimpun nama Allah yang ada. Tapi kalau kita tak fanakkan diri kita, tak leburkan diri kita, kita rasa ada diri kita yang nama kita menyembah pada dia, mana boleh. Itu aja kita dah tak faham konsep solat tu tadi. Kita tak menyambung. Sebenarnya dia yang ada. Bila kita dah nyambung pada dia, sebenarnya kita ni tak ada, yang ada hanya dia. Jadi bila kita dah faham tu, di luar solat akan kita rasai bukan ada lagi kita. Yang ada nyata dia. Itulah sebenarnya kehidupan ahsanu amalah yang ni. Kalau Allah Ta'ala kata, kalau engkau adakan lagi Tuhan selain aku, maka engkau akan hina dan tercela, kata Allah. Engkau adakan Tuhan selain aku, Allah Ta'ala kata, maknanya engkau ada diri engkau, maknanya engkau tercela dan hina. Engkau telah mencela diri engkau, telah menghina engkau yang. Tapi kalau engkau niadakan diri engkau selain yang ada hanya Allah, maka engkau akan berada kemuliaan. Wa rafa'na laka dzikr. Nama engkau memang nama mulia, nama aku yang. Tapi bila engkau mengadakan lagi di samping Allah, engkau adakan lagi selain Allah, maknanya Allah ada engkau, mana engkau telah menghina dan mencela diri engkau sendiri. Macam mana nak buat? Berapa banyaklah kita mencela, kita dah menghina diri kita sebenarnya. Sebab Allah Ta'ala kata, jangan sekali-kali engkau adakan selain aku Tuhan. Maknanya Allah aja. Jangan kau ada engkau pun, apatah lagi yang lain. Kau ada keakuan engkau aja, mana engkau, Allah Ta'ala kata jangan. Nanti engkau akan berada dalam kehinaan dan juga engkau akan tercela. Ya Allah. Tercela mana azab lah, engkau berada dalam azab. Allah beritahu. Bahayanya ada rasa keakuan diri ini tadi. Tapi ini, mata pelajaran ini dah jadi asing. Rasulullah kata akan jadi asing nanti Islam. Inilah yang asingnya. Orang banyak sebut nama Allah, tapi yang nakkan betul-betul Allah. Nakkan betul-betul Allah. Kebanyakan yang nyebut nama Allah, kebanyakannya adalah nakkan sesuatu daripada Allah. Maka ada wujud dua tak? Kalau dia nak sesuatu daripada Allah, ada dua. Tapi kalau dia nakkan betul-betul kerana cinta kepada Allah, lebur tak dia? Lebur tak ada. Maka dia tak ada di samping Allah, dia tak adakan diri dia selain Tuhan. Allah je tu. Kalau dia adakan samping dia ada Allah, masih ada lagi. Maka tu bila orang dah betul-betul makrifat, dia sampai kepada Allah, dia dah tak ada, dia dah tak boleh buat apa dah. Allah bagi suruh dia bercakap, dia cakap. Dia tahu itu bukan perkataan dia. Itu perkataan Allah. Diam-diam lah. Allah bercakap gini-gini, dia diam. Nanti Allah suruh jawab. Dia juga berkata-kata dengan diri
diri. Dia dah tak ada diri dah. Itulah dia orang kalau dah betul-betul faham. Dia ikut betul-betul lah. Dia tak mau lagi lah. Di samping apa Allah tu dia nak adakan dia takut. Dia takut betul-betul ada di samping, maknanya dia dah betul mengesakan Allah, di samping tu ada nafsu keinginan diri dia. Oh ya Allah, takut dia. Dia olahkan lagi, dia olahkan sampai dia cari minta skill-skill daripada Allah, rahsia-rahsia daripada Nabi Muhammad SAW bagaimana nak sentiasa duduk dalam kebakaan Allah. Duduk dalam kebakaan Allah. Ada satu wali Allah ni, dia pakar bahagian meleburkan diri dia di dalam kebakaan Allah. Dia nama Syekh Syurawadi ke apa nama dia. Dia memang pakar menghilangkan diri, lebur dalam kebakaan Allah. Berbulan-bulan, bertahun-tahun dia tu. Kita kata kalau tak sedar diri jadi gila lah. Dia bukan tak sedar jadi gila. Bila kita tak sedar diri, kita difanakkan oleh Allah, sebenarnya hidup kita akan menjadi lebih cantik susunan dia. Tapi orang tak mengalaminya, dia akan kata, "Oi, mana boleh kita mesti pakai akal lagi." Dia ingat akal tu, dia ingat dia punya. Akal tu kalau tak dibagikan ilham, nur cahaya, dia tak berfungsi. Dia akan dimasuki dengan keinginan-keinginan syahwat. Tapi akal yang kita bawa mengenal diri, mengenal Allah, dah diisi akal kita pengetahuan tu, maka dia tak mau ada lagi kedirian syahwat dia tadi. Dia akan sentiasa matikan akal dia, menunggu apa yang datang daripada anzala ala abdil kitabah. Dia tunggu betul-betul sentiasa. Tunggu dia buat, sentiasa dia. Allah susun cantik, dia ikut tu, cantik semua. Tapi kalau orang dia tak mau mengaji, mengenal diri, mengenal Allah ni, dia masih lagi gunakan akal dia tu tadi. Dia tak mau akal yang dah kenal diri, kenal Allah tadi. Akal yang dipakai tu akal berbentuk syahwat. Fikiran yang berbentuk kehendak hawa nafsu syahwat dia. Tapi kalau dia dah isikan dengan ilmu mengenal diri, mengenal Allah, Allah bagi pengetahuan Allah pada dia hingga dia faham, jadi dia sentiasa akal tu jadi bernur. Nur tu sentiasa terang. Terang macam mana? Nyata Allah je dia nampak. Dan jelas dalam hidup dia, terang tu tadi, walaupun duduk dalam gelap, dalam perut ikan macam ikan Nabi Yunus, ataupun berada di alam mana pun, tetap di dalam dia terang. Sebab bila duduk dalam cahaya Allah ni, terang sampai bila-bila pun. Terangnya apa termasuk terang? Nyata Allah je, dia tak nampak lain dah. Benda-benda ni jadi cahaya dah. Botol kicap ke apa, dia nampak cahaya. Sebab di sebalik cahaya tu tadi, sebalik cahaya tu dia tahu Allahu nurus sam. Allah mana? Dia dah tenggelam, dia dah tak nampak. Itu apa? Kalau kita botol kicap tak nampak ke? Aku nampak cahaya lah. Dia orang dah makrifat ni, dia dah fa'ain nama tu. Jadi dia boleh kiaskan kita, cahaya lah kuat sangat. Macam Nabi Musa tengok cahaya kuat sangat, dia dah tak nampak lain dah. Cahaya dah terlampau terang sangat, hilanglah benda bentuk tu. Yang dia nampak siapa yang Allah lah. Gitu keadaan tadi. Allahu nurus samawati wal ard, nurun ala, cahaya dia. Atau ada doa Nabi, jadikanlah aku, tubuh aku cahaya, hatiku cahaya, penglihatanku cahaya. Rasulullah ada pernah doa gitu. Semua cahaya. Sebab dengan cahaya tu yang akan yang betul-betul sampai kepada yahdillahu linurihi may yasha. Tu kata, leburlah aku dalam cahaya-Mu ya Allah. Maknanya, maknanya lebur kita. Sebab Nabi Musa lebur dalam cahaya. Rasulullah SAW pun lebur. Bila saya di Sidratul Muntaha melihat Allah, lebur langsung. Di situ keasyikan. Wa amma bi ni'mati, nikmatnya dengan Allah tak ada betul-betul tak ada tu, yang ada dia je. Nikmatnya tak tahu nak cakap, tak boleh nak diucap. Tak ada nikmat yang besar macam tu lagi. Bila orang dah betul-betul mentauhidkan Allah, manis tiada pahit, kata Rasulullah. Maka tu bila siapa dah dapat, dia tak nak duduk tempat lain lagi. Surga ke apa nikmat pun dia tak heran lah. Sebab
Maka tu dia nak Rasulullah ni, diriwayatkan bahawa Rasulullah bila dah wafat, masukkan di dalam barzah. Jadi sebelum nak masukkan balik roh Nabi Muhammad SAW tu ke dalam diri Nabi Muhammad tadi, Allah Ta'ala suruh malaikat hiaskan. Nanti aku dah masukkan tadi Muhammad balik, dia sedar, dia tengok hiasan, maknanya cukup puas hati lah kan. Sepuas-puasnya Allah suruh hiaskan. Bila siap semua dah, masukkan balik. Rasulullah pun terjaga dalam alam barzah, tengok seluas-luas mata, indahnya tadi. Dihias macam-macam keindahan dalam tu, kenikmatan macam-macam dalam tu. Rasulullah bilang dia munda mandir, rasa macam tak cukup, rasa macam tak. Tu. Jadi Allah Maha mengetahui, suruh malaikat tanya, apa lagi yang kau nak Muhammad? Ini dah special disiapkan oleh Allah Ta'ala. Kata, aku sekarang ni duduk mikir ni umatku Nabi Muhammad, umatku. Jadi Allah ni tahu, umat aku akan bagi makna keampunanku kepada engkau Muhammad. Kau boleh, bila kau nak ampunkan umat kau, terserah kau. Subhanallah. Langsung Rasulullah sujud tak bangun-bangun. Syukur campur memohon ummati umat. Terus walaupun dah dibagi keampunan oleh Allah untuk boleh ampunkan umat dia berapa banyak pun, tapi tetap Rasulullah sujud ummati, minta lagi ummati. Sampai sekarang sujud lagi. Mengalir air mata jadi air telaga Kal-Kausar. Punya sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung. Jadi kita ni bila kita dah faham, bila nikmat tu dengan Allah, Allah boleh bagi macam-macam. Kita dah tenggelam kan? Dah tenggelam, kita dah tak nampak dah yang lebih nikmat melainkan dengan Allah. Kita dah dapat di dunia lagi. Itu mendapat fauzan azimah. Maknanya kebaikan yang amat besar, iaitu engkau telah mendapatkan lebur. Maknanya engkau tahu tempat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau tahu diri engkau ni daripada dia, dan harus masih hidup ni aku harus tenggelam dengan dia balik. Bukan dah mati baru nak cari jalan, nak bukan. Masa hidup lagi kita dah dapat dah. Jadi kesukaan kita sentiasa memfanakkan diri, rasakan Allah manis itu. Itu disuruh ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat, tarikat, hakikat, marifat. Awal, akhir, zahir, batin dia Muhammad. Semuanya itu adalah untuk kita mendapat dicintai oleh Allah. Syarat-syarat ni untuk kita tenggelam pada Allah adalah cinta. Cinta tu satu nikmat keseronokan, dan cinta tu terlalu ikhlas, terlalu suci. Bila Allah dah bagi kita rasa cinta pada Allah, maka menunjukkan dialah asyik dengan diri dia. Ya Allah. Jadi inilah sebenarnya, jangan kita sekali-kali tertipu dengan dikatakan tadi dunia ni tadi, dan seisi-isinya, dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan wanita, dengan harta, dengan macam-macam dalam dunia ni. Sebenarnya itu adalah penggoda untuk kita keluar kepada tempat yang hina. Padahal kita, kalau kita duduk di tempat mulia dengan Allah, tapi bila datangnya dunia tadi, dia menggoda kita supaya kita keluar daripada tempat yang nikmat tadi. Jadi kita dah menjual, kita dah dengan Allah, kita pergi terpujuk dengan benda kecil, iaitu dunia ni tadi. Dunia yang sementara ni tadi kan, kita tertipu dia. Bujukan. Wamal hayati dunia ila mata ul ghurur. Tak lain dunia ni adalah rosak, ghurur. Kerosakan, kehancuran sebenarnya. Jadi kalau kita terikutkan tak, mana kita terkena bujukan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat tu lebih baik, Allah Ta'ala tu lebih baik daripada segala-galanya. Jadi bagaimana kita nak olahkan supaya diri kita ni tadi terus tak tertipu dengan dunia yang semenjak Allah ciptakan, tak lebih aku pandang seperti sebutir pasir di tepi pantai dunia ni semenjak aku ciptakan.
Tapi bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita nampak dunia ni memang ya Allah, beryu-yu sangat kita. Beryu-yu sangat. Hingga kan kita ibadah juga, kita pergi haji juga, tapi dalam hati kita masih lagi ada lagi cinta. Walaupun sikit, tapi tetap ada lagi. Itu masih ada lagi, masih ada lagi kesyirikan. Ada lagi dua. Selain Allah, ada lagi. Maka tu Allah putuskan sebelum kita nak memutuskan, Allah putuskan. Allah tu sayang kita. Dia putuskan satu-satu supaya kita betul-betul bergantung betul-betul dengan Allah. Sekarang kita tak tahu, banyak dah kita bergantung pada dunia, terlalu banyak dengan nak ni kenikmatan ni, sampai kita dengan Allah tu berasa nikmat yang betul-betul tu bila kita rasa betul-betul asyik tu dengan Allah, bila syoknya dengan Allah, bila sampai kita tak dapat. Yang kita dapat tu yang saki baki tu tadi, percikan-percikan yang Allah jadi kat dunia ni, 1% pun tak sampai. Itu yang kita tergila-gilakan. Padahal kita di alam roh dulu 4,000 tahun, kita hanya iman kita, keyakinan kita hanya dengan Allah, syok kita dengan Allah. 4,000 tahun dulu, berapa lama dah. Tiba kita dimasuk dalam jasad kita, kita tak nak cari balik. Innalillahi, kita bukan innalillahi jannah. Dia tak kata kita ni dia jannah, ada ke? Tak ada. Kita daripada syurga dan kita akan kembali kepada syurga. Salah tu. Itu salah betul tu, lari tajuk tu. Mana boleh? Kita innalillahi daripada Allah, dan maknanya kita sentiasa harus dengan Allah aja. Tu ayat. Hingga kita faham. InsyaAllah nanti kita sama-sama masuk jannah ya. Jangan lupakan aku ya. Lama tu nak tunggu jannah sana tu. Lama. Ada dia punya fasa-fasa dia. Lama. Habis nak cepatkan dia macam mana? Itu saya kata tadi, kau tak faham konsep sebenar yang Allah ajar. Aku bukan suruh kau melulu pergi syurga aku atau takut neraka. Aku suruh kau melulu kepada la ilaha illallah. Ridha aku baru jannah. Kau dah tersilap. Bukanlah jannah tu tak ada. Allah Ta'ala kata memang aku janjikan, tapi harus aku ridha aku. Kau harus kenal aku, kenal. Jadi itu yang maknanya sekarang ni, itu saya cakap tadi, dah jadi asing. Bila dah banyak jadi asing, manusia dah jadi menyembah alam kejadian. Manusia dah jadi kejadian, maknanya dia tak sedar dia dijadikan Allah. Dia menjadikan diri dia satu bentuk kejadian yang bukan daripada Allah. Kejadian, bagi saya masukkan tadi kejadian. Dia kan daripada innalillah. Dia patutnya kalau kita faham konsep tu, kita dah tak ada rasa kedirian. Jadi kita tak akan jadi manusia kejadian. Sekarang ni kita jadi manusia menyembah alam kejadian. Sebab kita rasa kita jadi daripada selain daripada Allah kita. Maka itu kita menyembah alam kejadian. Syurga pun kita bayang-bayangkan syurga. Seolah-olah kita buat amalan ni, kita akan nampak syurga. Itu kejadian tu. Kita menghayalkan ke situ sebenarnya. Dia menurut wali-wali Allah, jangan kira Nabi lah, Nabi lagi lah kan. Menurut wali-wali Allah, dia maknanya dia kata, kalau nak kata tadi syurga dan neraka, masa kita hidup ni. Syurga dan neraka tu masa berada dalam diri kita. Dia kata berada nyata dalam diri kita. Apa tu? Syurga tu adalah di mana engkau merasakan tidak ada kedirian, kau rasakan hanya Allah tu nikmat lah tu. Lebih hebat daripada syurga. Tapi kalau engkau rasakan nikmat tu, kau lupa kepada Allah, itu sebenarnya azab. Itu azab. Engkau akan dihina, akan dicela tadi. Sebab Allah Ta'ala kata, jangan sekali-kali engkau mengadakan Tuhan selain aku. Kalau engkau adakan Tuhan selain aku, maka engkau berada di dalam keinahan dan tercela. Apa tu? Bila engkau ada Tuhan selain engkau tu, kau jadikan Tuhan. Sekarang ni manusia yang paling bahaya dia tak sedar dia telah menjadikan diri dia alam kejadian.
iaitu diri dia jadikan dia raja, dia yang macam Fir'aun lah, ana rabbukumul dia dah mengaku dah dia tu, sebab dia dah dapat pengaruh orang, dia rasa ramai, rakyat dia semua tunduk sembah dia dah rasa bongkak. Kali Allah hentam sikit dia habis, tenggelam tenggelam air laut, tenggelam. Jadi tu dia menyesal, aku akan sembah Tuhan Musa. Itu wallahualam. Walaupun dia nak sedar waktu tu kan. Itu wallahualam. Kita tak tahu nak cakap apa. Masih ada lagi nyawa lagi dia sedar bahawa aku akan menyembah Tuhan Musa, dia kata. Dia menyesal juga. Maknanya dia menyesal juga, dia mengaku dia Tuhan, kembali balik kepada last kali sebelum dia nak wafat tu, sakaratul maut, dia sempat cakap, aku yakin Tuhan Musa tu betul. Tempat tu Allahualam ke mana tempat dia. Maka tu Allah jadikan contoh sampai sekarang ada lagi dia punya tubuh dia kan, jasad dia Allah tak bagi hancur. Sebab apa? Untuk ambil kita manusia berfikir. Tadi supaya kita beringat, jangan jadi manusia menyembah diri dia. Itulah dia. Kita nampak tu Fir'aun yang tu sebenarnya diri kita lah Fir'aun. Bila kita nak ada keakuan diri, ya tu kita jadi Fir'aun lah. Waktu kita tadi mengajak manusia ke arah kesesatan, lalai, waktu tu kita iblis lah. Kan iblis tu kan mengajak. Cerita Allah Ta'ala kata, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi Allah bagi tahu, cuba kita faham ni tafsiran ni. Maknanya dia kata, Allah Ta'ala kata, aku wa iz qulna lil malaikati isjudu. Aku maknanya panggil supaya malaikat-malaikat. Jadi Allah menyeru malaikat dalam ayat tu. Dia tak sebut iblis dalam tu. Tapi Allah sebut malaikat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila. Selepas tu baru dia kata, tapi perkataan tu disuruh, ada perkataan tu iblis sembahlah, ada tak? Mengapa Allah kata wa iz qulna lil malaikati isjudu, malaikat sujud? Tapi dah habis ayat tu, ujung Allah Ta'ala kata ilah melainkan maknanya iblis ni dalam golongan malaikat tak? Betul tak? Maknanya ayat tu kalau kita faham lah. Saya suka minta mohon pada Allah pencerahan. Saya tak mau, bukan saya cakap ulama-ulama punya dulu-dulu tak betul. Saya suka minta fatwa pada Allah SWT. Tengah malam saya kaji sikit-sikit, saya kaji. Kenapa Allah panggil dalam tu suruh sujud Adam tadi? Adam dia kumpulkan semua malaikat, dan dia tak sebut malaikat iblis sekali dalam tu, dia tak sebut, dia sebut malaikat je kan. Jadi golongan malaikat dia suruh. Tapi selepas tu siapa yang engkar tak nak sujud, dia kata iblis. Maknanya dalam golongan malaikat tu bertukar jadi iblis, betul? Bukan dalam yang disuruh oleh Allah tu tadi. Masa pertama kata-kata Allah pertama tadi, maknanya iblis tu belum ada lah maknanya. Yang ada malaikat, betul? Tapi bila Allah Ta'ala kata, kecuali Allah Ta'ala buatkan satu skrip, kecuali nanti ada. Mana waktu tu Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada Adam, waktu tu iblis ada belum? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Adam waktu tu dah dimasuk ke belum? Anzala ala abdihil kitabah. Dah ada masuk belum? Waktu disuruh malaikat sujud tu. Mana kita tahu dia nak masuk? Sebab bila dia jadi patung aja, malaikat dah kagum. Belum masuk roh lagi. Itu tadi. Jadi kita nak tahu sekarang, ya Allah, masa disuruh Adam tadi, sujud pada Adam tadi, adakah Adam yang dah ada sirrullah, dah dimasukkan roh sirrullah dalam Nur Muhammad, dalam diri Adam tu? Ataupun waktu tu patung aja Adam? Cuba saya buat apa? Kita kena tanya Allah Ta'ala. Ada dua lah. Kita boleh, maknanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semula-mula kejadian makhluk, makna malaikat pun duduk bawah. Siapa?
Insan tu adalah manusia. Manusia tu adalah Adam. Adam tu kita pun sama Adam. Tapi yang kenal dan dalam tu tadi. Jadi boleh jadi malaikat kagum dengan tubuh. Dan juga lebih-lebih lagi malaikat melihat dalam tu. Mana dua, saya tak mau maknanya kata satu, yang tepatnya satu, bukan. Saya pandang dua-dua betul-betul. Dia memandang malaikat yang tadi, bila Allah suruh, dia memandang tubuh pun dah kagum. Tak ada. Taruhlah monyet sebelah, zirapah sebelah, siapa lagi handsome? Kalau patung sajalah. Tentu manusia. Ini kalau hujan tak masuk air. Telinga kalau hujan tak masuk air. Dia buat cantik, betul? Mulut, bibir. Oh ya Allah, sempurna cantik. Tapi kalau binatang-binatang, minta maaf, ada yang banyak yang kurang maknanya. Tapi manusia ni memang dia ciptakan memang semulia-mulia kejadian, bentuk aja pun dah mulia, apatah lagi Allah letakkan rahsia, iaitu Muhammad tu tadi, norm sir tu. Jadi malaikat tu pandang dua sudut lah maknanya. Dia Allah yang suruh kerana ada dia nampak di dalam tu rahsia Allah dalam tu. Jadi bukan dia menyembah, dia disuruh Allah sujud tu, dia sujud kepada Adam tu, tapi dalam tu yang ada rahsia Allah tu. Kalau kita faham kenapa pula Allah Ta'ala suruh sujud pada selain daripada Allah pula? Bukan. Kita tak faham. Sebab malaikat tu nampak tak lain dalam diri tu adalah Allah. Si rahsia Allah, tak lain Allah. Jadi itu yang malaikat, selain daripada tubuh dia yang mengkagum. Jadi Adam ni adalah siapa yang membentukkan, rupa siapa Adam tu? Rupa siapa? Tu cakap tadi. Rupa Allah, maknanya Allah tu desainkan dia ni sendiri. Tapi jangan salah faham, jangan kira si Haji Syahir Allah ni, kita ni lah bentuk. Bukan, maksud saya itu daripada Allah Ta'ala punya idea yang special. Binatang pun juga daripada Allah, tapi yang special, yang betul-betul 100% yang sempurna, Allah Ta'ala kata manusia punya tu. Malaikat pun sampai kagum. Apalagi lihat yang dalam tu tadi. Tak lain dalam tu adalah sir rahsia Allah. Lagilah dia berkitar-kitar, mengabdikan diri kepada Adam. Sebab Allah yang suruh mesti dalam tu, tak lain. Allah takkan suruh kalau yang nak lari daripada tauhid. Tetap malaikat tu mengesakan Allah. Bukan makna dia Allah suruh tu bermakna dia dah sembah selain pada Allah. Bukan. Itu jangan salah faham. Jadi di situlah tadi ada malaikat ni yang pakai, yang dia rasa sombong, maka tu dia terkeluar. Sekian lama dia tak nak. Dia tak nak dia terkeluar. Dia terkeluar tu Allah skripkan, jadi inilah fasajadu ilah. Dia tak nak. Dia tak nampak yang dah. Dia kata, apa ya Allah kau jadikan ini manusia daripada tanah. Dia nampak daripada tanah. Kami daripada cahaya, daripada api. Daripada cahaya kan ya? Tu. Dia cahaya, dia bertukar, dia engkar jadi api, jadi jin. Malaikat tu tadi berasal bertukar, mengengkar, sombong jadi api, jadi jin. Golongan jin dipanggil. Baru nama golongan jin. Sebab asalnya daripada malaikat. Bila dia sombong panas, api, jadi api. Jadi kita boleh marah, sombong, jadi api. Jadi iblis lah. Jadi jin lah. Panas daripada api. Jadi itulah tadi. Bila kita tengok dalam keadaan dia cakap pula dengan kesombongan, aku lagi mulia daripada memprotes Allah Ta'ala punya ciptaan. Jadi dia dah rasa macam dia dah banyak skrip tu je. Jadi apa yang akan iblis buat? Dia bertambah lagi sombong. Skrip dia kata, ya Allah, kalau kau bagi aku ni kekuasaan hidup lama, aku akan sesatkan keturunan ni, dendam aku. Bertambah sombong lagi, marah lagi. Dia macam seolah dihina pula, dia kata.
Dia akan dendam sampai sekian anak cucu cicit ni kata, bagi aku peluk. Jadi kita tahu dia tu sampai bila-bila akan. Jadi Allah Ta'ala kata, aku bagi tempoh untuk kau hidup lama, Iblis. Itu dia bagi lama. Dan silakanlah engkau gunakan bala tentera engkau, Allah Ta'ala. Apa bala tentera dia? Kebanyakannya dia gunakan apa? Manusia-manusia lah. Dia bersyarikat. Dia jumpa manusia yang bernama Dajjal, dia pun jumpa Ya'juj Ma'juj, dia pun jumpa manusia Yahudi, Nasrani kan. Dia gunakan perempuan, gunakan kedudukan. Jadi dia tu kita tak nampak ke iblis? Iblis dia tak nampak, tapi mastermind dia punya, dia arahkan Dajjal, dia arahkan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj manusia. Dia tak boleh buat apa, dia boleh gunakan ini pengaruh ni. Dan Allah Ta'ala bagi tahu siapa yang ikut kau akan terjunam dalam Jahannam. Azab dah tu tempat dia. Siapa yang ikut. Kau janjikanlah, dia akan menjanjikan. Ritual-ritual tu pasal kita tengok. Ritual-ritual orang Yahudi, Nasrani, orang yang aliran sesat batil ni tadi akan tengok ritual. Ada juga tiap hari ada ritual. Tiap minggu, lepas tu tiap bulan, setahun sekali punya pula ritual. Macam kita Rasulullah SAW, ritual kerohanian, kesucian. Itu menghilangkan diri, memfanakkan diri. Wah, tu lagi halus kan, lagi. Dia orang kesesatan mengajak manusia kepada, ada juga dua golongan ni. Cuba tengok. Jadi siapa yang mengikutkan kepada itu tadi, janji-janji palsu iblis tadi dengan kuncu-kuncu itu tadi, Yahudi Nasrani tadi, manusia tu, Ya'juj Ma'juj Dajjal tu, maka dia akan bertempat. Kau pergi ikut. Ini kisah dia nanti bila Imam Mahdi datang, dia akan pancunglah manusia lah yang dipancung. Sebab manusia ni yang mengikut alam kejadian ni tadi, kejadian daripada asutan iblis. Dari itu kita nak kena tahu, puncanya adalah dendam iblis. Dan ada yang lebih bahaya lagi daripada itu, ialah keakuan diri itu tadi. Sebab keakuan diri itu dia jadi iblis. Jadi kalau nak elak jadi iblis, digoda oleh iblis, jangan ada keakuan jangan adakan lagi selain Allah. Di samping Allah pun ada, engkau pun tak boleh. Allah Ta'ala kata, engkau akan hina, tercela macam jadi iblis. Sebab engkau rasa engkau. Bahayanya tadi, bila kita dah faham. Ini kalau amalan-amalan para wali dah, ini dah dia kira ni, memang dia orang memang tekankan dalam pada sekolah madrasah pondok dia orang. Masuk era kemerdekaan ni, dah mula dah. Sistem dah jal punya pelajaran. Sistem haraki, sistem ambil sejarah ni, dia suruh kita jangan masuk ritual Nabi Muhammad miratil kerohanian. Itu tak ada kedirian, kenal diri, kenal Allah. Hapuskan terus. Dia hanya ambil luaran punya, jangan tinggi-tinggi sangat. Jadi dia masukkan dia punya ritual ni pula tadi. Dia masukkan televisyen, dia masukkan macam-macam lah untuk kita hayalkan. Ritual dia lah tu. Dia susun lah dalam rancangan-rancangan TV dulu. Kartun lah untuk anak-anak. Kita ingat dulu. Itulah, inilah. Lama-lama orang kita sendiri buat kartun. Upin Ipin lah. Kita pun dah. Kita ambil kartun kita sendiri dah. Kita sebenarnya asalnya mengikuti. Dia nak ajak kita hayal. Kartun kan hayal. Bila hayal, budak-budak pula tengok, lama-lama dah tak jadi hayal. Dia nyatakan. Kita dah, anak-anak kita tak ada rasa takut, tak ada rasa kenal kepada Allah. Sebab kita dah terikut sikit demi sikit dia punya cara perang saraf dia tadi. Padahal Rasulullah dah train dah, gini-gini, ajar apa pun anak-anak kamu kenal diri, kenal Allah, kenal Rasulullah. Betul-betul tanamkan rasa anak-anak kamu tu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Macam mana cara dia? Orang dulu-dulu dia ada kaedah dia. Sebelum ada universiti, sebelum ada ni. Di mana pondok-pondok orang dulu zaman wali dulu tahun sebelum mereka dulu, memang dia orang akan hantar anak-anak dia orang, memang keluar tu memang otak dia orang fresh.
mengesahkan Allah tu tadi. Kalau betul-betul keluar daripada apa tu lah, keagamaan sebelum merdeka dululah. Bila masuk merdeka dah mudah. Sunnah dah masuk. Macam mana nak pulihkan balik? Benda ni dah terlampau lama dah. Masyarakat kita hampir 90% dah kena masuk dalam vaksin apa ni? Yang lebih halus daripada, iaitu ideologi. Dia tak payah pakai, dia ideologi dia dah masuk dalam keluarga-keluarga masyarakat orang Islam. Tapi kita solat juga, kita puasa juga, tapi kita dah berada dalam akuarium Yahudi.